Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Tidak ramai generasi sekarang yang mengenali Buya Hamka atau nama sebenarnya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, dilahirkan di Nagari Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia pada 17 Februari 1908. Ayahnya ialah Syekh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul, seorang pelopor gerakan Islah iaitu Tajdid di Minangkabau, dan ibunya bernama Syafiah. Julukan Buya atau ayah diperolehi ketika hayatnya iaitu panggilan penghormatan masyarakat Minangkabau yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu dari kata Abi atau Abuya yang bererti ayahku atau orang yang dihormati. Manakala nama Hamka sendiri merupakan akronim dari namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sebagai anak kepada pejuang Islam, Hamka lebih berketerampilan dan terkenal sebagai pendakwah Islam yang berkarisma tinggi sehinggakan pidatonya sering mendapat perhatian. Selain itu, beliau juga adalah aktivis politik dan penulis terkenal di alam Melayu termasuk Malaysia dan Singapura. Penulisannya mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk falsafah, kesusasteraan, agama, tafsir, biografi, sejarah, sosiologi dan politik sama ada Islam atau Barat. Memiliki keturunan yang berdarah seni dari ibunya yang aktif dalam aktiviti seni menjadikan Hamka terkenal sebagai sastrawan sulung. Ilmu seni yang dimiliki diungkap dalam susunan pidatonya, tulisan ilmiah, tafsir Al-Azhar dan cerita-cerita rekaan beliau. Antara karyanya yang terkenal ialah tafsir Al-Azhar, merantau ke Delhi, tenggelamnya kapal Van der Wijk dan di bawah lindungan Kaabah. Karya Hamka juga telah dialih bahasa ke 33 bahasa. Semasa hayatnya juga beliau memperoleh beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti Doktor Kehormat dari Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 1959, Guru Besar iaitu Profesor oleh Universiti Mustopo Jakarta pada tahun 1960 dan Doktor Kehormat dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974. Ketika berusia 16 tahun, Hamka telah pergi ke Tanah Jawa untuk melepaskan diri dari bayangan besar ayahnya. Hubungan Hamka dengan ayahnya sebelum itu juga agak kurang rapat apabila Haji Rasul bercerai dengan ibunya. Di Tanah Jawa, Hamka berguru pula dengan nama-nama besar ilmuwan Indonesia seperti Ki Bagus Hadikusumo iaitu orang kuat Muhammadiyah, HOS Okrominoto iaitu dalam bidang Islam dan Sosialisme, RM Suryo Pranoto iaitu bidang sosiologi, H. Fakhruddin iaitu bidang agama dan ramai lagi. Hamka juga banyak menghabiskan masa dengan membaca buku-buku falsafah, politik dan sejarah. Selesai belajar di Tanah Jawa, Hamka pergi pula ke Mekah dan pemergiannya ini tidak diberitahu kepada ayahnya. Setelah pulang dari Mekah, Hamka pun berkahwin dengan Siti Raham atas pilihan keluarga. Dalam waktu sama, beliau dan ayahnya mula mengembangkan gerakan Muhammadiyah di Sumatera. Muhammadiyah adalah sebuah pertubuhan Islam di Indonesia yang ditubuhkan pada tahun 1912. Pada tahun 1936, Hamka berhijrah pula ke Medan dan di sana beliau memimpin sebuah majalah yang dikenali sebagai pedoman masyarakat. Ketika berada di sana jugalah Hamka mula berkenalan dengan pejuang-pejuang nasional Indonesia seperti Soekarno iaitu mantan Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta iaitu mantan Naib Presiden Indonesia. Maka tidak hairanlah perasaan perjuangan nasional menuntut kemerdekaan juga mula muncul di dalam diri Hamka. Hubungan Hamka dan Soekarno semakin rapat selepas itu dan mereka bersama-sama berjuang menuntut kemerdekaan Indonesia sehinggakan apabila Jepun datang ke Indonesia, Hamka seperti juga ramai pejuang menerima kedatangan Jepun sebagai penyelamat bangsa Asia. Ini kerana mereka percaya dengan propaganda Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Hamka juga yakin kemenangan pihak Jepun akan memberikan kemenangan kepada bangsa Asia, khususnya bangsa Melayu. Bagaimanapun, keterlibatan Hamka dengan propaganda Jepun ini nampaknya menjadi sesalan baginya untuk seumur hidup. Penjajahan Jepun tidak lama apabila jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepun akhirnya menyerah kalah. Tindakan pihak Jepun diambil dengan baik oleh Soekarno untuk mengisytiharkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Ogos 1945. Selepas merdeka, Hamka mula ditugaskan sebagai Ketua Majlis Pimpinan Haji Indonesia. Tapi dalam masa sama, nama Hamka juga mula naik sebagai seorang pemimpin pusat Muhammadiyah dan beliau juga mula dikenal
dikenali sebagai salah seorang tokoh Masyumi. Masyumi adalah singkatan untuk Partai Majlis Syura Muslimin Indonesia, sebuah parti Islam Indonesia. Jadi, pada tahun 1955, apabila Indonesia mengadakan pilihan rayanya yang pertama dan Hamka juga turut serta dalam pilihan raya itu, Hamka telah menang dalam pilihan raya itu dan berjaya menjadi wakil di Parlimen. Bagaimanapun, hubungan Masyumi dan Soekarno mula tidak berapa baik selepas itu. Ini kerana tindakan Masyumi yang hendakkan syariat Islam dan tidak mahu bekerjasama dengan Parti Komunis Indonesia (PKI) telah menimbulkan rasa marah Soekarno. Akhirnya, pada tahun 1960, Masyumi pun diharamkan oleh Soekarno. Selepas pengharaman Masyumi, Hamka mula meninggalkan aktiviti politik dan mula menerbitkan majalah Panji Masyarakat. Majalah ini banyak mengkritik gaya pemerintahan Soekarno. Majalah ini bertambah kontroversi apabila ia menyiarkan tulisan Muhammad Hatta, iaitu bekas naib presiden Indonesia, yang mengkritik kepimpinan Soekarno. Seperti apa yang berlaku terhadap Masyumi, majalah Panji Masyarakat juga selepas itu diharamkan oleh Soekarno. Pada tahun 1963, apabila terbentuknya Malaysia, Indonesia di bawah Soekarno menjadi antara negara yang kuat menentang pembentukan ini, maka berlakulah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Hal ini juga memberikan tempias kepada Hamka apabila dia dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Pada 27 Januari 1964, Hamka telah ditahan di rumahnya dan dibawa ke pusat tahanan Sukabumi. Hamka menceritakan yang beliau telah disoal siasat secara tidak henti, tidak kira siang atau malam selama 15 hari berturut-turut. Waktu rehat pun hanya masa makan dan sembahyang saja. Malah masa tengah tidur juga Hamka diganggu. Semasa disoal siasat, ada satu perkara yang membuatkan Hamka tidak tahan. Ketika itu, satu ucapan yang belum pernah beliau dengar selama hidup, iaitu saudara pengkhianat menjual negara kepada Malaysia. Kelam pandangan Hamka mendengar ucapan itu dan ia amat berat untuk diterima. Ketika inilah Hamka mula teringat ayahnya adalah seorang ulama besar. Dari kecil dirinya dimanjakan oleh masyarakat kerana status ayahnya itu. Maka ucapan yang selalu diterimanya hanyalah ucapan-ucapan kasih dan baik. Tapi mujurlah Hamka masih lagi mampu menahan marahnya sehingga beliau berkata kepada polis yang menyoalnya itu untuk membuat satu kertas pengakuan yang sebaiknya dan beliau akan menandatanganinya. Tetapi permintaan itu dibalas dengan kata-kata, "Memang saudara pengkhianat." Lalu polis itu pergi dan menghempaskan pintu. Maka remuklah hati Hamka mendengar kata-kata itu. Hamka mula terfikir sesuatu yang tidak pernah beliau fikirkan. Di saat seperti itu, setelah tinggal seorang diri, datanglah tetamu yang tidak diundang dan yang memang selalu datang kepada manusia di saat seperti demikian. Yang datang itu ialah syaitan. Dia membisikkan ke dalam hati Hamka supaya ingat bahawa di dalam simpanannya masih ada pisau silet. Jika pisau kecil itu dipotongkan saja kepada urat nadi, sebentar saja sudah mati. Biar orang tahu bahawa kita mati kerana tidak tahan menderita. Hamka seterusnya menceritakan hampir sejam berlakunya perang di antara hasutan syaitan dan imannya, sehinggakan Hamka telah membuat surat wasiat kepada anak-anaknya yang berada di rumah. Tapi bersyukur kepada Allah, iman Hamka masih kuat. Bagaimanapun, Hamka dibebaskan dari tahanan pada tahun 1966 apabila Soekarno tumbang. Selepas dibebaskan, Hamka kembali menjalankan aktiviti dakwahnya dan mula menjauhkan diri dari politik. Sikapnya ini telah menyebabkan hubungannya dengan Soeharto akrab di awal tahun 1970-an. Hamka juga selalu memberikan ceramah di Istana Negara dan menyampaikan khutbah hari raya di depan para pembesar negara. Hamka menunjukkan sikap seorang ulama dan guru yang sangat berjiwa besar. Selain itu, kebenaran untuk membuktikan Hamka tidak bersalah sewaktu di penjara dulu juga terbukti apabila ia disahkan sendiri oleh Soekarno. Ini terjadi apabila Soekarno berwasiat supaya Hamka menjadi imam untuk solat jenazahnya. Ketika kesihatannya merosot, Hamka sempat menunaikan solat duha dengan bantuan anak perempuannya Azizah untuk bertayamum. Pada petang hari itu, beberapa doktor
doktor datang memeriksa keadaannya dan kemudian menyatakan bahawa beliau berada dalam keadaan koma. Keadaan tersebut tetap berlangsung hingga malam harinya. Pasukan doktor menyatakan bahawa buah pinggang, paru-paru dan saraf utamanya sudah tidak berfungsi. Keadaannya hanya boleh dipertahankan dengan alat pacu jantung. Pada pukul 10 pagi keesokan harinya, anak-anaknya sepakat untuk mencabut alat pacu jantung dan Hamka menghembuskan nafas terakhirnya tidak lama selepas itu. Buya Hamka meninggal dunia pada 24 Julai 1981 hari Jumaat di bulan Ramadan dan dikebumikan di Taman Perkuburan Awam Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ketika itu, pemergian Hamka menghadap Sang Pencipta tentunya menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi hampir seluruh umat Islam di Indonesia. Ribuan orang yang bersedih malah beratur untuk turut sama menyembahyangkan jenazah Buya Hamka ketika itu. Waktu itu, bukan Indonesia sahaja yang bersedih atas pemergian almarhum, malah Malaysia dan Singapura juga turut merasai kehilangan seorang tokoh ulama yang disegani. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Buya Hamka. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah. Sekian.